laki-laki dan fashion. Hello, I can be like this, I can look like this, I can be like this. So kita lupakan dulu benda tu. Kita lupakan dulu, kita pakai apa yang sesuai dengan kita, apa yang selesa dengan kita. Hi guys, selamat datang to my channel Hal Ehwal Laki-Laki Sahaja. Okay guys, hari ni aku nak bercakap pasal fashion guys. Fashion ialah salah satu elemen dalam creative industry, okay guys. Dan dia sangat berkait rapat dengan hidup aku dan mungkin hidup laki-laki semua, okay guys. Stay put guys, subscribe, share, like and comment. Hal Ehwal Laki-Laki Sahaja. Boleh tolong jangan kacau tak? Kita orang tengah online ni. Apa lah? Guys, aku minta pandangan Q Haidar tentang fashion dan laki-laki. Macam mana dia mempengaruhi Q Haidar ni. Kita dengar apa yang dia nak cakap guys, okay? Macam mana ia berkait rapat dengan awak dalam kehidupan awak? Okay, saya suka. Saya taklah macam gila-gila kena ikut trend macam tu. Saya tak bukan macam itu. Saya janji selesa, kemas, clean look. Saya orang yang begitu. Saya suka clean look, kemas and selesa. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita pakai cantik untuk mereka. Kadang-kadang tak sesuai untuk kita. Kita tak boleh carry. Kita appreciate, sometimes kita tak boleh carry. Kerjaya pula dalam macam kita shooting, watak-watak tertentu kan. Kita lagi dewasa, lagi matang, kita lagi tahu apa yang cantik dalam kamera. You know, betul. Color, material kan. Ada material yang macam tak cantik dalam kamera. Cantik meaning bukan cantik tau. Cantik untuk movie. Maknanya kena dengan apa yang diminta ataupun dituntut oleh skrip. Okay guys, knowing Q Haidar ni, dia adalah seorang yang sangat detail dan kritis. Aku kenal dia semenjak daripada KL Menjerit. Satu mana aku sebagai pengarah fotografi, dan juga Ophelia, aku pengarahnya dan aku memilih dia sebagai salah satu watak daripada Ozi Gandum. Aku juga pernah bekerja dengan dia dalam filem Rock Muhammad Khalid. Okay, so Q Haidar ni adalah seorang yang detail. Okay, seorang yang detail dan seorang yang sangat kritis dalam segala-galanya, termasuklah cerita. Dia pernah mengkritik Festival Filem Malaysia yang ke-27 kerana Ophelia tidak dicalonkan dalam pemilihan kostum yang terbaik. Saya suka fashion. Saya suka tengok orang berfashion, tapi kadang-kadang tak kena, kita nak pakai macam tu, kita tak kena untuk kita. Dengan cutting badan kita mungkin, dengan ketinggian kita mungkin, dengan perut boroi kita mungkin. So, aku dah fikir macam tu lah. Aku teringin pakai yang macam baju yang fit apa semua. Tapi betul, sebab perut ni ada masalah. Dengan perut boroi kita, dengan leher yang ada tak ada ni kan. Orang lain pakai cantik sebab leher jinjang, kita pakai dengan leher ada tak ada. Betul. Jawline tak ada. Jawline ni betul. Apa awak punya own perspective on fashion? Okay, less is more. Baju yang simple dipadankan dengan jam tangan yang kena dengan baju tu, seluarnya macam mana, kasut macam mana. So benda yang simple tu dia akan melengkapkan, all the simple thing akan melengkapkan the whole thing. Dia akan complement each other. Tak kenanya lah dia ni pakai. Ada tak kadang-kadang ada perasaan macam tu? Ada tak? Tak ada. Ini kita cakap kita lah maknanya. Kita gila tak ada, mestilah ada. Ada. Kadang-kadang kita rasa macam, mula-mula kita rasa macam okay, tapi bila kita dah pakai, and then kita, especially bila saya salah bila saya salah macam tema, maksudnya salah tema.
fashion motivate kita atau tidak? Sometimes tak banyak sikit dia akan efek kita, cara pembawaan kita. Ada setengah orang yang pakai suit smart, dia akan terus jadi hello, how are you? Walaupun sebelum ni dia pakai seluar pendek dengan kita, dia relax je. Kau ni. Tapi bila pergi anugerah screen je pakai suit ni terus jadi macam James Bond. Dia bertukar Dia bertukar. Tak conscious Q Dia bukan sengaja, betul? Bukan sengaja. Bulan puasa dekat nak raya, awak adalah antara orang yang akan sibuk jual baju Melayu. Yes. Saya salah seorang dari pembeli baju Melayu awak. Baju Melayu tu milik Ki Rahman. Ki Rahman ni business partner. Kadang-kadang baju Melayu ni macam mana kita nak pakai color soft ke, color yang lembut ke, color yang apa-apa color, tapi kita tak boleh hilang dia punya manly. Walaupun color baju tu pink ke, lembut pink ke, color green, soft green ke, but tak boleh hilang dia punya manly. Sebab baju Melayu ni dipakai oleh lelaki. So kita kena tak boleh tinggalkan benda tu dari segi cutting, daripada segi material, supaya macam mana kita nak puaskan hati pembeli. Maksudnya pembeli kita adalah lelaki kan. Jadi mungkin ada yang suka warna pink, warna green, light green ke, baby blue ke. So macam mana kita nak puaskan dari segi color tu tanpa menidakkan atau meninggalkan sifat-sifat manly tu dekat baju Melayu. So saya selalu cakap, saya selalu pesan dengan saya punya partner Ki Rahman. Saya selalu cakap dengan dia, baju Melayu kalau kita nak ubah bagi moden macam mana pun, tapi kita tak boleh ubah banyak sebab dia punya sifat dia tu yang buat dia, kita panggil dia baju Melayu untuk lelaki. Itu. Barang-barangan aku daripada dulu sampailah sekarang dia bersifat streetwear. Okey, macam kau macam mana? Adakah jenama penting? Saya rasa ramai lelaki dia akan pentingkan selesa. Ada juga kawan-kawan yang suka pakai bandel kan? Macam saya lah. Ada suka kawan-kawan yang suka bandel and benda tu style juga. Ya betul. So untuk saya branded, kalau barang-barang branded ada certain benda yang saya akan wallet saya kena nak cari yang good quality and and then jam saya mungkin sunglasses saya, tapi saya pakai simple sunglasses. Saya suka benda-benda yang very classy macam Ray-Ban kan. Macam ni lah. Kita memang satu ni lah. Dia kena dengan jiwa kita kan. So sometimes yes. Penting ke fashion ni untuk laki-laki ni Q? Penting fashion supaya kita tak nampak cacar marba, tapi kita jangan over. Kita main less is more. Kita main relax and classy. Bagi saya macam tu. Relax and classy. Ini kita hal laki-laki lah maksudnya. Fashion dan confident level kita. Maknanya kalau fashion menentukan confident level kita. Macam mana Q? Kau boleh apa pandangan kau pasal ni? Setengah orang dia nak berfashion tapi dia tak confident. Setengah orang pula dia terlalu confident sampai dia tak sedar yang dia tak boleh carry. Faham? Ada fashion yang cantik untuk orang lain, tapi ada setengah orang dia terlalu confident, dia rasa macam aku boleh carry ni, aku boleh carry fashion ni. Padahal dia tak boleh carry, dia jadi macam badut. Okay. So benda-benda tu dia kena sedar diri, sedar ruang. Sama dengan berlakon juga, sedar diri, sedar ruang. Ada setengah benda yang kita tak boleh carry, ada setengah benda yang kita boleh carry. And then ada setengah-setengah orang pula dia boleh carry tapi dia tak confident. Dia boleh carry tapi tak confident.
Itu yang penting sedar bila kita belajar seni baguslah. Kita belajar sedar diri, sedar ruang kan. Bila kita belajar lakonan, kita belajar itu. Betul. Dia sebenarnya lakonan ni bukanlah saja je, bukan saja untuk berlakon lah, tapi Betul. sebenarnya Untuk kehidupan pun boleh. Ini. Jadi saya pun rasa macam lakonan ni tak payah sebab nak berlakon je kau masuk lakonan tak? Maksudnya Betul. kan, Kau nak ambil kelas tak perlu nak tunggu kau jadi pelakon. Sebab kelas lakonan tu dia kita boleh belajar untuk kehidupan kita. Kita boleh ambil ilmu tu untuk kita punya kehidupan kita. Betul-betul. Dia bagi kita punya especially from the confidence level lah. And then Awak especially daripada confidence level kita. Betul lah Q kan? Saya masih ada 2 lai seluar bell bottom jeans bell bottom yang kadang-kadang saya akan pakai. Maksudnya sekarang orang tak pakai bell bottom dah. Tapi kadang-kadang saya ada 2 lai collection seluar jeans saya yang bell bottom. Saya akan kenakan dengan kasut Converse putih. Okey, faham. And then t-shirt kosong putih. V-neck ataupun round neck kan, yang cutting sikit lah, bukan yang longgar-longgar, bukanlah ketat sangat. So dia jadi macam 70s. Kami sebagai seorang pengarah selalu akan melihat pelakon-pelakon ni bila pergi ke majlis-majlis. Sebab daripada situ kita akan ada satu imagination how will this actor will offer us for another things. Okay, kita tahu dah lakonan dia no doubt lah. Okay. Betul. Tetapi kadang-kadang kita ni tak nampak siapa ni? Ke OK B, ke OK C. On casting punya hal Q Okay, di majlis-majlis inilah saya akan selalu menonton, melihat how these people, so-called actor, lelaki ini saya cakap lelaki-lelaki yang kadang-kadang ini boleh pergi macam ni lah. Dia ni lah. Can you explain this to me? Because this is a phenomena yang telah terjadi pada saya sebagai seorang pengarah. Untuk pengetahuan awak, di awal-awal kemunculan saya dalam industri, dalam mainstream, saya suka tukar-tukar saya punya look dekat anugerah-anugerah, majlis anugerah. Sebabnya ialah budaya dekat Malaysia tak banyak production yang akan buat audition ataupun casting. Tak banyak. Bukan semua production buat macam tu. Dia akan terus pick that pelakon. So, saya ambil kesempatan dengan menghadiri anugerah-anugerah ni, majlis-majlis anugerah, majlis-majlis apa-apalah yang saya tahu akan ada producer, director. Saya akan ambil kesempatan untuk tukar look saya supaya bagi idea tanpa tak sengaja atau sengaja, bagi idea dekat producer, director yang saya boleh carry di certain look. Saya mampu untuk carry look yang begini. Saya tak langsung saya audition diri saya sendiri untuk diorang. Saya bagi suggestion dekat diorang. Saya bagi suggestion dekat diorang. Hello, I can be like this. I can look like this. I can be like this. So here, hi. Saya sebagai pelakon, saya nak cuba pelbagai karakter. Saya nak pegang watak budak nakal, saya nak pegang watak budak baik, saya nak pegang watak mungkin hero jambu, saya nak pegang watak budak skinhead, budak rock. Saya nak pegang pelbagai karakter. Saya nak pegang cerita-cerita komedi, cerita sedih, cerita apa. Saya nak try semua karakter. Jadi dekat majlis-majlis ni, sebab saya tahu budaya kita dalam industri kita tak semua akan panggil casting, tak semua akan panggil audition. Jadi saya audition diri saya sendiri dekat majlis-majlis ni supaya producer, director nampak saya yang saya boleh bawa watak ini, carry look ini. So mungkin itu sebab saya dapat macam-macam karakter kot. Betul. Q, ini benda yang serius Benda yang serius ni, because di dalam kreatif industri, saya filem adalah the seventh art, seni yang ketujuh. Dalam filem pula ada macam-macam benda yang sebenarnya lengkap dalam semua elemen kreatif, fashionnya, buku, paintingnya, segala-gala Q. Jadi betul saya suka yang awak cakap tadi tu, tidak banyak
production house yang casting. Macam saya sendiri boleh nampak, oh okey, sebab apa awak offer benda-benda tu sebenarnya. Awak offer benda-benda tu yang kita nampak. Okey, ini juga satu benda. Maknanya saya belajar dari sini, maknanya mesti ada the element of fashion dalam karakter kita. Walaupun tidak, bukanlah you pun tahu, faham Q, maksudnya kalau saya buat filem banyakkannya is relate to fashion. Tujuh saya 70s. Ophelia saya sikit. Maknanya saya tribute to the fashion sebenarnya. Sebab the fashion, maksudnya macam contoh yang awak bagi tadi, Ophelia, filem 7, 70s. Very strong. Dia bagi input very strong character. Maksudnya the look dia bagi idea dekat penonton ataupun pelakon yang memainkan tu very strong character. Dia bagi dia tambah rasa tu. Orang kata kita panggil dia sebagai added value. Yes. Saya bercakap dengan awak hari ni Q, okey, saya bercakap memang kenalah, memang tepat. Tepat. Okey, memang tepat sebenarnya. Memang tepatlah. Fashion sebenarnya subconscious sangat berkait rapat dengan kita. Sebab apa? Kalau kita tak bercakap, kita tengok je apa dia pakai. Kita tengok je daripada ujung kaki sampai ke ujung kepala ni, maknanya kita faham mana dia offer some attitude to us. Betul lah. Maksudnya bila kita kenal ke, kita tak kenal ke, how dia kita nampak dia apa yang dia carry kat badan dia, kita tahu macam mana kita lebih kurang akan sedar, akan tahu automatic tanpa kita sedar atau kita tak sedar, kita automatic how kita nak approach dia. Selalunya lelaki kebanyakannya dia tak peduli pasal fashion. Kebanyakannya dia nak pakai benda apa yang dia selesa. Betul? Tapi itu terjadi dekat tak semua, segelintir pelakon-pelakon kita juga. Diorang pakai je apa diorang suka pakai. Sebab pelakon lelaki ni diorang suka hati diorang je kebanyakannya. Jadi dengan ada wardrobe sepatutnya yang sangat profesional, membantu how to create the look of that character. So selalu terlepas pandang. Sebab okay, kalau filem mungkin ada bajet untuk wardrobe, carikan baju apa semua yang sesuai untuk karakter tu, berbincang dengan director how kita nak look this character, macam mana director nampak, what colour untuk this character, you know, this scene, apa colour-colour yang sesuai. Tapi kalau kita buat drama, kebanyakannya semua kena bawa baju sendiri. Betul. Itu sangat bila kena bawa baju sendiri, pelakon lelaki, especially pelakon-pelakon kita, especially lelaki, diorang macam marba je lah. Tak semua, segelintirnya. Dan kita harus berfikir ke arah itu. Maksudnya berfikir ke arah menjadikan bakat-bakat ni tidak disampahkan atau Jangan, kita patut mengangkat bakat-bakat ini. Especially dalam wardrobe dan juga macam mana connection dia dengan fashion dan juga karakter. Okay. Apa yang terjadi adalah bakat-bakat ni tak di-expand. Bakat-bakat dalam wardrobe ni tak di-expand dalam aspek knowledge. Saya balik kepada ilmu balik. Macam itulah keadaan dia. Jadi kita ada bakat-bakat besar apa? Kak Akmal. Ya, itulah dia. Tapi Akmal takkanlah masuk drama. Dia akan pergi filem. Dia akan pergi filem je kan. Maksudnya kan. Terima kasih Q Haidar kerana contribute daripada aspek pemikiran dan juga roh dalam fashion terhadap sebagai seorang individu dan sebagai seorang pelakon dalam apa yang kita kata filem dalam creative industry punya part lah. So bro, you take care yourself bro. Awak bersama Pak. Harap-harap kita boleh jumpa lagi. Harap-harap ada sharing sebegini ya. Sebab saya rasa apa yang terjadi dalam PKP ni adalah sesuatu benda yang jarang berlaku dalam bila kita dalam past punya experience. Betul. Bila
sajalah rasanya, maknanya kita ada benda-benda understanding on sharing-sharing kita terhadap apa elemen-elemen dalam creative industry ni, bro. So maknanya it's a very good experience talking to you, a good experience for you to share with the people, bro. Okay, thank you guys, thank you. Alright, sahabat. Assalamualaikum. Okay, thank guys. you, Inilah dia sedikit pandangan daripada member-member tentang fashion, guys, fashion. Jadinya terpulang pada kita, guys, macam mana kita nakkan fashion tu terjadi, ataupun macam mana kita nak jadikan fashion tu sebahagian daripada hidup kita, guys. Stay put, guys, stay safe, subscribe, share, like and comment di bawah, guys, pasal fashion. Kita akan jumpa lagi. Alright, hal ehwal laki-laki saja.